Bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Lembah Kelang 91.5 FM. Melilau mataku mencari yang sempurna, namun Tuhan anugerah
mati engkau ku jaga. Pasti Tuhan yang maha ada, Dia punya rencana. Si bujur sirih kupangku nyenyak diri pandanglah dia seperti ku memandangnya. Lihat senyumnya yang berbeza terus dari jiwa, tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Aku pandang matanya seolah berkata, terima kasih mama papaku, doa kepadamu. Nikmatnya syurga. Pandanglah dia seperti ku memandangnya. Lihat senyumnya yang berbeza terus dari jiwa, tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Aku pandang matanya seolah berkata, terima kasih mama papaku, doa kepadamu, kepadamu. Nikmatnya syurga. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Kau datang padaku seperti biasa. Ku sambut bahagia dengan tangan terbuka. Kau balas dengan senyum seadanya. Ku tahu ada sesuatu yang berbeza. Oh, oh, oh. Kau hanya diam seribu bahasa. Hanya matamu yang cuba berbicara. Bahwa saat ini hatimu terluka.
Lalu untuk apa air mata telah dicipta? Bukan hanya bahagia yang ada di dunia. Menangislah, di bahuku kau berikan ku kepercayaan bahwa laramu adalah haru biruku, karena aku adalah sahabatmu. Menangislah, menangislah. Cuba tak berkedip, menahan tegar di hujung mata, hingga kau pun tak kuasa berderailah air mata. Dalam pelukku kau curahkan semua. Menangislah, karena manusia terlalu sombong untuk menangis. Lalu untuk apa air mata telah dicipta? Bukan hanya bahagia yang ada di dunia. Menangislah, di bahuku kau berikan ku kepercayaan bahwa laramu adalah haru biruku, karena aku adalah sahabatmu. Menangislah, menangislah, di bahuku ku di sini untukmu. Menangislah, di bahuku, karena aku sahabatmu. Menangislah. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, motivasi pagi, Hayal bil Arabiyah, topik pagi, analisis, kesihatan, generasi dan topik Jumaat. Semuanya dalam warna pagi bersama Pia dan Lokman dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi euforia Islami. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Johor Bahru 106.2 FM. Seduh sedang itu bak harapan si kecil yang rindu belayan dan perhatian, yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya
bimbang sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Lisan sebatang taman menyentuh hati mengucap perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mataku menenangkanmu. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Betapa kerasnya hatiku ini untuk menghayati perjuanganmu. Betapa angkuhnya diriku ini untuk menghargai perjuanganmu. Ya Rasulullah, ingin aku menjadi sebatang taman yang menangis rindu kepadamu. Ya Rasulullah, biarlah aku hanya sebatang taman, namun dapat bersamamu di dalam syurga. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Muna Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, betul. Terima kasih kepada anda yang terus kekal di setiap frekuensi Radio IKIM. Alhamdulillah yang juga dengarkan menerusi radio dalam talian kita www.ikim.my yang kekal untuk mendengarkan lagi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Jumaat petang-petang macam ni. Tak lain tak bukan Usrah Nurani. Ya, betul Syafiq. Dan untuk petang ini, untuk anda nak tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, kita bawa secara langsung untuk waktu ini. Dan juga ada perkongsian daripada usrah luar sana. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul Mona. Saban minggu kita bersiaran, saya memang takkan lupa bila Mona sebut usrah di luar sana, sebab yang betul-betul yang tengah dengar kita ni, ada yang dengarkan dalam kenderaan, yang tengah bersama dengan keluarga kan. Betul. Mungkin ada negeri-negeri tertentu yang bersyuti hari Jumaat. Betul. InsyaAllah, jadi inilah ruang peluang untuk sama-sama kita berkumpul, himpun adik-beradik keluarga untuk menghayati lagi pengisian Usrah Nurani. Kita nak
dengarkan lagi apa perkara baik yang boleh kita dengar, kita laluinya, kita ambil sebagai pengajaran. Dan Alhamdulillah untuk petang ini, kalau tak ada nakib, tak ada usrah lah petang ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita ada juga nakib kita untuk petang ini. Walaupun tak perlu nak perkenalkan, Masya Allah, Asyar Menar Al-Alam untuk waktu ini di Konti IKIM. Al-Fadhil Ustaz Dhur Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Syukur. Masya Allah. Ustaz okey Ustaz Yalah, kalau dah bagi salam tu dua kan. Pertanyaan penuh berkat ni. Allah Rabbi, itu doa daripada orang soleh ya Allah. Amin ya Rabbi. Doa tadi insya-Allah sampai pada semua rakan-rakan usrah kita ya, mungkin sedang drive, mungkin sedang berada di rumah kan. Semoga ya Allah sekejahteraan tu melimpah kepada kita semua. Amin ya Allah. Itulah Mona, setiap kali kita berusrah ni namanya keluarga. Jadi kita pun sentiasa mendoakan kepada orang di sekeliling kita, ibu, ayah, abang, adik, kakak, semuanya dah sekali kan. Supaya apa yang kita harapkan hari ini, bukan kita je dapat yang kebaikan, orang lain juga patut dapat kebaikan. Siapa tahu kalau kita mendoakan orang lain, Allah pantulkan balik kebaikan tu mai kat kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Itulah taman syurga untuk petang ini. Ramai yang berebut nak dengar ni, duduk seat pertama ni. Kan? Untuk nak mendengar. Ada yang tak keluar dari kereta nak dengar sampai habis, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jangan ubah siaran tu yang penting tu. Allahu akbar. Baik Ustaz, jom kita nak mulakan Ustaz sesi ta'aruf selepas ini. Dan di awalnya kita nak buka sikit mukadimah Ustaz. Persediaan hati jiwa kita pada petang ini nak mendengarkan usrah nurani. Sambil-sambil tu ada yang dah pun bertanya, siapalah tetamu kita petang ni? Sat lagi kami habang. Ya, sabar. Itulah, tafadhal Ustaz, masykurah. Ustaz. Baik, kedua DJ yang saya hormati, yang saya kasihi sayangi, alhamdulillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan rakan usrah walau di mana pun anda sedang berada, saya mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari sama-sama kita mulakan usrah kita petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Sekali lagi, kedua DJ yang saya kasihi, saya hormati, yang sentiasa orang kata bersemangat, ya, tak kira pagi, petang dan petang Jumaat ni waktu penuh berkat ni kan. Aura dia saya dapat rasa ni. Alhamdulillah ya. Dan pastinya juga pada semua para pendengar kita, rakan usrah kita sebenarnya ya, yang walau di mana pun berada, semoga dalam keadaan sangat baik ya. Sementara insya-Allah kita semua mempersiapkan tempat duduk untuk kita berbincang pada petang ini. Sedar tak sedar kita telah meninggalkan hari-hari yang sangat besar dalam agama kita. Hari yang tidak ada lebih besar daripada Aid Adha. Rakan-rakan kita masih lagi ramai berada di Makkah Mukarramah, saudara-saudara kita, ibu ayah kita di sana ya. Dan lelehan air mata mereka masih basah dalam doa-doa mereka, sujud-sujud mereka. Betapa rindunya mereka menatap Kaabah yang didoakan kemuliaannya dan diangkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kita tak nak melepaskan semua benda ini hanya sebuah episod tetapi tidak memberi kesan dalam kehidupan kita. Doa kita, ya Allah, apa yang telah kami lalui dalam ibadah ketika hari raya sebelum ini, ianya sesuatu yang memberi kesan panjang kepada kami dalam kehidupan. Dan kerana itulah saya kira Allah Subhanahu Wa Taala sangat menitik beratkan kepada kita sebagai manusia ini untuk saling mengingat antara kita, kerana kita takut kita sering akan jadi terlupa pada perkara-perkara yang penting dalam hidup kita. Jadi anggaplah usrah kita pada petang ini, saya yang sering lupa, yang sering lalai ini, akan dapat saling kita bertukar-tukar ingatan, dan di sana juga akan melahirkan ukhuwah dan kasih sayang yang sebenar,
seperti yang dituntut oleh agama kita, dan itulah juga perjuangan besar Rasulullah mengajak kita ke Arafah, mengajak manusia untuk sama-sama berhimpun, tidak lain dan tidak bukan adalah bukan hanya himpunan jasad tetapi adalah himpunan hati-hati umat Islam yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, saya kira semua macam dah bersedia ya, sebab macam DJ Syafiq kata tadi, tak sabar nak tahu ya siapa tetamu hebat yang Allah tampil datangkan ke konti kita ya. Saya pun sebenarnya sangat tak sabar bila DJ Syafiq kata okey nama ni ya. Tapi kalau saya sebut nama ni tak manis kan, biarlah empunya diri mentaarufkan ya, supaya pasti ramai kawan-kawan akan. Saya sendiri dengan niat saya, ya Allah, petang ini berilah ilmu ya Allah ya, sebab kita nak jadi baik kita perlu ada daya sumber resourceful untuk menjadi bahan yang menjadikan kita baik ya. Kalau sumbernya baik, insya-Allah hasilnya akan jadi baik. Jadi DJ Syafiq ya, kita DJ Mona, kita terus ke tetamu kita. Yes. Katanya daripada jauh kan, daripada jauh ya. Jadi apa kira silalah perkenalkan diri Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan DJ Hasra. Saya Ilyas Omar. Ilyas ya, dari Keluang, Johor. Betul lah jauh tadi. Betul, jauh. Umur dalam sekarang 42 tahun. Anak sulung dari 5 orang adik-beradik. Sekarang saya bekerja sendiri, berniaga di Bazar Uptown Keluang. Okey. Jadi mungkin ada sebab kenapa ada di sini, nanti kami nak tanya. Baik, boleh Ustaz. Nanti kami tanya ya. Baik, jadi sepintas lalu rakan usrah yang dikasihkan, kita tahu masya-Allah tetamu kita pada saya masya-Allah insan hebatlah. Insan yang Allah bagi hidayah, inayah dan taufik ya. Yang saya nak belajar, kita semua nak belajar. Panggilan mesranya apa? Ustaz boleh panggil saya Ili, senang. Ili ya. I-L-Y. Ili ya. Ramai orang Johor nama Eli ya. Saya ada kawan saya seorang, jadi pun nama dia Eli juga. Jadi okey, mungkin ramai akan nak tahu sebenarnya kenapa kita berada di sini. InsyaAllah perkongsian kita selepas ini akan menjawab persoalan-persoalan tersebut. Tapi di permulaan ini saya dan semua rakan-rakan usrah, tak kira di mana mereka itu, mendoakan Eli agar sentiasa berada dalam naungan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmat penjagaan, Allah jauh daripada bala bencana, malapetaka dan kemalangan. Allah berikan segala kebahagiaan apa yang Ili mahukan, impikan dalam hidup, Allah berikan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik, terima kasih semua rakan usrah yang mendoakan, kerana macam DJ Syafiq sebut tadi lah, insya-Allah doa kita pada orang maka dia akan pulang balik kepada kita. Ada malaikat yang Allah utuskan untuk mengaminkan untuk kita secara khusus setiap kali kita mendoakan orang lain. Dan DJ Mona, nampaknya Ili tak datang seorang kan? Mungkin yang dengar radio kata, oh sian Ili jauh daripada Kuang ya. Keluang jauh daripada Keluang ya. Tapi jangan risau ya. Yang mungkin menonton secara online nampak ya, Ili tak keseorangan. So siapa yang bersama dengan Ili? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dengan DJ juga. Saya Nuridayu binti Jamil dari Keluang, Johor juga. Umur saya 35 tahun. Saya selaku isteri kepada Ilyas Shah. Okey, masya-Allah ya. Sama bisnes terbantu. Sama. Oh, masya-Allah. Saya lah tukang masak bagi dia. Oh, chefnya. Allah. Dah, share resipi tu tak berapa menarik. Bawa makanan tu. Bawa sepinggan, 2 pinggan baru jadi kan. Tapi kalau awak nak dapat di mana? Saya berniaga di Bazar Uptown Keluang. Bazar Uptown Keluang. Ya, di bersebelahan dengan bus stand Keluang. Terminal bus stand Keluang. Dia macam tapak rata, dia ada buat bazar lah dekat situ. Dah lama dah di situ? Saya di situ sudah 2 tahun lebih macam itu. Masa PKP dulu ya? Starting daripada yang PKP sebelum starting yang PKP tu lah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nama? Bukanlah nak promosi tapi tak. Nak juga tahu nanti kalau itu kan senang nak waste ke apa. Ya betul lah. Namanya Port Ili. Port Ili.
Port. Ya, POT. PORT. 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 Pelabuhan. Ish, ini dah besar dah. Itulah. Biasanya. Cita-cita tu Ustaz, insyaAllah. Cita-cita. Amin. Yalah, ada pembantu memang. Tak ada yang orang kata the sky the limit kan. Tak ada masalah, insyaAllah. Allah. Okey, jadi baik, kami juga mendoakan rakan-rakan usrah semua, pakat mendoakan ya. Panggil Ayu. Ya, Ayu, semoga ya Allah beri rahmat, Allah beri kasih sayang, Allah beri segala apa yang Ayu minta dalam hidup ditunaikan. Allah hantar malaikat penjaga sentiasa agar terdinding daripada perkara yang tak baik, dan nanti insya-Allah Allah kurniakan zuriat yang baik, Allah berikan segala-segala kebaikan yang apa saja yang Allah pernah beri pada orang soleh, maka berilah kepada Ayu. Dan oleh kerana mereka berdua adalah pasangan suami isteri, kita doakan ya Allah satukan hati mereka, ya, tambahkan kasih sayang setiap saat kehidupan mereka dengan kasih sayang yang melimpah-limpah ruah, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, masya-Allah, kita dah kenal Ili dan kita dah kenal Ayu. Cuma mungkin kita tak tahu apa sebenarnya kisah menarik yang kita nak petik daripada mereka berdua. Jadi nak tahu terpaksalah kena tanya tajuk apa perbincangan. Allahu akbar. Masya-Allah. Kan tajuk yang utama Mona, supaya kita dapat haluannya supaya kita dapat berbincangnya memang on that track. Boleh cakap English kejap boleh Mona? Ya, boleh. Penang pun boleh. Penang pun boleh. Mentang-mentang baru balik kampung. Masya Allah. Dan apa yang kita nak bincangkan hari ini sebenarnya saya bagi clue sedikit lah. Supaya rakan-rakan pendengar, sahabat penonton yang tengah tonton sekarang pun boleh tahu. Baik, tetamu kita hari ini suami isteri. Ya. Salah satu anggota dalaman badan mereka ni dikongsi bersama. Masya Allah. Kejap lagi akan kita dapatkan cerita sebenarnya. Ya. Okey. Dan bila cakap tentang korban Mona, memang setiap minggu kita berbincang berkaitan dengan pengorbanan. Kita kalau minggu lepas kita dah memang betul-betul fokus kepada hari wukufnya kan, sebab kita baru saja lalui peristiwa kurban, Aidil Adha, dan semua itu akan terus kita ambil lagi apa pengajaran yang boleh kita dapatkan. Kalau cakap tentang pengorbanan ni memang luas kan Mona? Betul. Kan kalau kita dapat selami lagi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, lebihlah banyak sebenarnya yang kita boleh belajar. Dan sekarang ni kita ambil adaptasi daripada pengorbanan itu dalam kisah hidup di sekeliling kita kan. Kita nak realiti yang depan mata kita nak tengok kan. Dan untuk petang ini insya-Allah kita akan bersama bincangkan tentang tajuk atau perbincangan dari korban ke korban. Dalam bahasa Arab apa? Belum. Sabar. Kamu tak buka lagi. Ya Allah. Nak cakap bahasa Arab terus Ustaz. Ya kan. Dan Ili tadi dia memang nak minta cakap bahasa Arab. Ayu kan. Ustaz Arabiyah. Baik Ustaz, jom kita bincang Ustaz dari korban kepada korban. Dia dekat-dekat nama tu kan, tapi ejaannya korban ke korban. Itu dia tajuknya. Baik, alhamdulillah, dari korban ke korban, ya. Betul Ustaz. Mungkin kalau Dewan Bahasa Pustaka dia ada dua benda yang berbeza, dan itu yang kita nak cuba sampaikan sebenarnya. Satu, ritual ibadah yang memang ditetapkan oleh Allah kepada kita dan namanya korban, ya. Dan kita dah berbincang sebelum ini betapa tuanya ibadah korban ini kerana telah dimulakan oleh Allah sejak daripada zaman anak Nabi Adam alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآية, ya. Dan maknanya setua itulah ibadah kurban. Dan Allah tidak memberi kita ibadah ini melainkan akan memberi kesan kepada jiwa seseorang, dan jiwanya dan kesannya adalah pada jiwa ialah melahirkan jiwa yang sanggup berkorban. Artinya umat Islam ini, rakan usrah yang dikasihi sekalian, seandainya mereka melihat dengan penuh penghayatan ibadah korban yang mereka lalui dan mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dan ketika itu sembelihan berlaku, tumpahnya darah binatang yang kita korbankan, dan daripada tumpah tersebut ketika sampainya ganjarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam jiwa kita telah terbentuk sebenarnya
sikap dan jiwa seperti mana datangnya kisah korban tersebut. Kerana kisah korban datang daripada pengorbanan seorang ayah namanya Nabi Ibrahim, pengorbanan seorang isteri yang namanya Siti Hajar, pengorbanan seorang anak yang namanya Nabi Allah Ismail. Kerana korban mengajar kita untuk sanggup mengorbankan perkara yang paling mahal, hak kita, demi untuk mencapai sesuatu untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tak boleh nak bayang ya, DJ Syafiq, DJ Mona ya, dan Eli dan juga Ayu ya, rakan usrah sekalian, seandainya umat Islam tidak menganggap ritual ini hanya sebagai orang kata acara tahunan, tetapi proses tarbiyah yang meresap ke dalam jantung dan sel kita. Lahirlah ayah-ayah yang sanggup berkorban perkara yang paling mahal dalam hidupnya. Datangllah, sangguplah seorang suami, seorang isteri, dia sanggup korbankan walaupun perkara yang paling mahal demi untuk aku nak dekatkan diri pada Allah ya. Kita tak akan capai sesuatu ketinggian tanpa korban. Sebab kalau kita, Nabi pernah ditanya ya, Nabi pernah bertanya sebenarnya kepada Muaz, Muaz, tahukah kamu apakah yang akan mengangkat tinggi setiap perkara ya? Kata Muaz, aku nak engkau mengajarnya ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan bahawa yang mengangkat tinggi semua perkara adalah jihad. Dan jihad tidak akan pernah berlaku dalam diri orang yang tak sanggup berkorban. Hanya orang yang sanggup mengorbankan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa yang kita korban bukanlah benda-benda biasa, tetapi kamu akan dianggap setelah hanya kamu mengorbankan apa yang kamu sayang. Jadi rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, petang ni kita bercakap, kita mendengar. Ketika seluruh kita mendengar bicara ini, marilah kita doa pada Allah. Wahai Allah, sebab ramai yang berkorban, DJ Syafiq. Ramai yang alhamdulillah ya, kita buat korban. Tetapi ya Allah, kami mahu ya Allah kesan jiwa pengorbanan itu masuk untuk kami lalui kehidupan sepanjang tahun hadapan ini insya-Allah ya. Baik, itu konsep korban, dari korban ke korban ya. Dan mungkin kita tampilkan Ili sendiri, dan mungkin Ili sendirilah mungkin ibadah korban di keluang kan, daripada kecil tentu kita tengok, dan mungkin sejauh mana Eli melihat dulu konsep korban itu sendiri. Dari segi macam saya cakaplah, dari segi fahaman saya ialah korban ni yang saya tengok memang ialah orang tumbangkan lembu, kambing untuk dia sembelih untuk diagihkan kepada agih-agih kepada fakir miskin, orang yang diperlukan lah Ustaz. Jadi dari pihak saya pula, untuk yang faham saya korban tu dia terjadi kepada keluarga saya juga. Okey, mak saya pengidap kanser payudara. Dia jadi sepanjang masa dia orang kata sakit tu, daripada sakit sekarang dia dah tak ada Ustaz. Itulah lama dah. Daripada saya umur 20 tahun. Dia dah tak ada. Jadi sepanjang dia sakit tu, ialah ayah saya tu kena ulang-alik pergi hospital. Dia dari Keluang ke Melaka. Dia mendapat untuk buat dia punya rawatan tu di Melaka, Hospital Mahkota Melaka. Dan begitu juga dengan adik perempuan saya, dia banyak menjaga. Waktu tu dia sekolah lagi. Tapi dia banyak berkorban untuk lebihkan masa dia untuk jaga arwah mak saya tu. Jadi saya rasa itu pengorbanan yang yalah yang saya nampak sendiri, yang clear. Saya tengok ayah saya macam tu, saya tengok adik saya macam tu, so saya rasa kagum dengan mereka. Diorang yalah alhamdulillah, diorang pun telah berjaya juga dalam kehidupan juga. Jadi tak bermaksud yang diorang ambil masa yang untuk jaga arwah mak saya tu, jadi dia tak ada rugi, dia rugi macam itu saja. Ya betul, dia ada masa. Itulah. Baik, masya-Allah. Saya kira ya DJ Syafiq, DJ Mona kan, kita sampai kita dengar rakan usrah yang dikasih sekalian, sebab korban ini adalah sebab kenapa Allah nak berikan berkat dalam hidup kita. Dan macam apa yang Ili sebutkan tadi kan, dilihat depan mata ayah yang sanggup berkorban demi untuk menjaga ibu, menjaga isteri, dan kemudian anak perempuan yang sanggup berkorban demi jaga mak ya. Mungkin dari segi matematik kita, habislah masa engkau, habislah ya. Tetapi rupanya Allah beri berkat ya. Saya ulang balik pada diri saya. Hari ini Mekah kenapa begitu meriah?
kerana ada seorang wanita yang sanggup berkorban ditinggalkan oleh suami dia. Dan dia tidak pernah bantah apapun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu pada kita, dengan sebab korban dialah maka hari ini berjuta orang mendapat berkatnya. Kalaulah takdir hari itu, katalah kita cerita orang kata cerita saja kan, katalah Siti Hajar tak mau pergi, dia nak stay di Palestin saja, ataupun dia kata baliklah ke rumah dia ke Mesir. Siti Hajar orang Mesir kan. Jadi dia kata tak balik ke Mesir lah, tak nak pergi ke bumi kosong ini, maka Mekah akan jadi kosong, tanah kontang yang tak ada apa-apa ya. Jadi maknanya Allah jadikan ada berkat pengorbanan seorang. Dan kita pun rasa, ya Allah, memang kalau kita nak bincang pun kita sengilu kan, Eli kan. Perempuan seorang kena tinggal kan, sanggup jauh daripada Palestin suami dia, tapi dia sanggup. Tapi tengok apa berkat dia Allah bagi. Berkat bumi tersebut sejak ribuan tahun sampai pada hari ini dia terus mengalir keberkatan dia. Maknanya betul apa yang Eli sebutkan, rakan usrah yang dikasih sekalian, sejauh mana kita sanggup berkorban, sejauh itulah kita menjemput berkat dalam kehidupan kita. Dan tak akan rugi, tak akan susah, tak akan miskin. Itu baru dunia kan. Apatah lagi dalam ketika masuk ke akhirat. Ya Allah ya. Okey, alhamdulillah, saya kira satu cetusan idea yang sangat menarik. Sebab macam DJ Mona kata tadi, kita bukan nak cerita tengok dalam kitab, dalam Quran, dalam hadis, tapi kita nak tengok dalam realiti kehidupan. Mungkin Ayu sendiri tadi kita cerita korban ke korban ya, sebab itulah sebenarnya roh yang ada dalam ibadah korban. Ayu sendiri mungkin pengalaman dari pengalaman saya sendiri ya Ustaz. Saya sendiri yang mak saya lah yang sakit, dia dialisis. Waktu yang dia sakit, dia dialisis tu saya bekerja di KL sebagai guru beautician. Lepas tu mak saya tak ada siapa yang jaga waktu tu, dia bekerja dan tak ada siapa yang uruskan dia. Waktu tu dia dialisis seminggu 3 kali dan memang perlukan anak yang jaga dia lah. Jadi saya rasa waktu tu saya umur dalam 22 tahun, 23 tahun. Kemudian saya cakap dengan mak saya balik lah. Saya jaga mak. So sampai ke akhir nyawa dia, saya yang jaga. Sepanjang 8 tahun lah dalam tempoh dia sakit, dia dialisis, apa saja urusan dia dalam harian dia, saya yang uruskan. Dan saya cuba nak bayangkan dalam Ayu bahkan budak lagi 23 tahun ya. Tentu 23 tahun ni orang kata nak happy, nak enjoy, duduk pula KL kan, kawan-kawan, dan dunia pun masa tu beautician kan. Jadi macam-macam. Jadi macam mana berat rasa untuk ya Allah demi ibu. Macam mana mungkin sedikit gambaran pada saya apa yang saya belajar mungkin tak setimpal apa yang saya fikirkan bila dia seorang-seorang kat rumah. Tak ada siapa yang nak, walaupun saya ada adik-beradik yang lain, tapi waktu tu masing-masing ada urusan sendiri kan. Jadinya saya fikirkan siapalah nak uruskan dia kalau bukan saya, adik yang kecil. So jadinya saya fikir saya volunteer lah di antara yang lain-lain. Saya bincang dengan yang lain, tak apalah, saya yang jaga dia demi kebaikan dia. Yang penting dia baik, dia terjaga. Masya Allah. Just nak tanya je lah kan, ada tak rasa macam masa yang berapa tahun tadi katakan, daripada umur 23 sampai seolah habis masa muda, ada rasa rugi ke korbankan ataupun rasa macam tak? Mulanya macam ada rasa juga, tapi saya kata saya tak boleh berfikiran yang macam tu, sebab mungkin akan datang ada balasan yang lebih baik Allah nak bagi. Mungkin saya semua fikirkan macam tu je. Tak apalah, hari muda saya tu saya tinggalkan, tapi yang saya nak, saya dapat jaga mak saya. Itu yang lebih saya pentingkan lah. Jadi rakan usrah ya, saya dengar sangat real. Kenapa? Sebab kita bukan nak cerita orang yang memang lahir-lahir baik macam wali ni. Sihat, okey. Lepas tu mak sakit pun tak ada masalah. Memang tanya susah tak? Susah, okey je kan. Tapi kita sebagai manusia, tentulah ya Allah mujahadahnya ya. Sebab ramai yang mendengar ni rakan usrah yang ada dalam situasi, terperangkap dalam situasi yang sama. Mungkin ya Allah, aku nak best, nak cuti-cuti macam orang lain, tapi ya Allah ada pula mak ni yang aku kena urus kan. Kena
terjaga ya. Jadi kalau ikut pengalaman Ayu sebentar tadi, perkataan yang kena bisik dalam hati adalah kita kena yakin kepada Allah ya. Kita kena tahu ini adalah ketetapan Allah dan yakin kepada Allah untuk kita semua. Dan di situlah yang mungkin kalimat mujahadah yang kita kata, mujahadah ni kena lawan ya. Memang syaitan tu memanglah kan, syaitan tu nak supaya ibu tu biarlah dia hidup hujung usianya, dia rasa macam dia terabai, lantas dikeluarkan marah-marahnya dan akhirnya anak-anak tersebut hidup dalam keadaan sepanjang hayatnya dalam marah maknya ya. Tapi cuba bayang ada seorang anak yang sanggup menampung sehingga dia rasa bahawa alhamdulillah ya. Mungkin rakan-rakan usrah yang mungkin muda-muda tak rasa, tapi akan datang satu masa ketika kita terlantar. Pada saat itu harga kasih sayang seorang anak itu sangat berharga. Jadi masya-Allah ya. Rakan usrah, boleh tak sebelum kita nak itu kedua bonda yang telah mendahului tadi, marilah kita, ya Allah, kami hadiahkan doa dan kami hadiahkan bacaan daripada Al-Quran agar menjadi pembantu penerang mereka di alam kubur. Ingat siapa nama arwah mak? Kiah binti Yim. Untuknya dan juga arwah Tumirah binti Abbas. Ya Allah, kami sebagai saudara, anak kepada saudara kami, sahabat kami doakan dan hadiahkan daripada pahala bacaan itu kepadanya. Al-Fatihah. Amin. Baik, rakan usrah yang dikasihi sekalian, baik, itu baru saya kira tempias cerita je. Sebab itu bukan core daripada cerita kita kenapa Eli dan juga Ayu kita datangkan ke konti kita. Dalam tajuk kita adalah ya Allah nak pupukkan. Sebab tu semua benda baik kita kena meminta pada Allah taufik ya. Kalau tak Allah bagi taufik, mungkin kita hanya dapat petunjuk, oh ni baik, berkorban, tapi tak ada anak yang sanggup berkorban. Mungkin kita tahu tentang seorang ayah kena berkorban untuk family dia, tetapi kalau tak ada jiwa korban, taufik tak diberi oleh Allah, maka kita akan jadi orang yang sangat berkira ya. Sebab saya kira pengorbanan macam tadi lah, macam Ili dan juga Ayu ya, kalau kira sangat kalau berkira sangat, istilahnya kita ni ada karakter yang jadi berkira sangat, jawabnya pengorbanan takkan pernah berlaku ya. Dia kena kira tu serah pada Allah ya. Sebab tu kita kata bahawa Allah lah sebaik-baik yang memberi kiraan kepada kita, bukan kita yang kira ya. Kita selalu underestimate Allah, kita rasa macam kita punya kira tu pandai ya. Macam betul tepat kan. Sedang Allah ada kelit dia yang lain yang Allah simpan untuk kita. Akhirnya Allah tak bagi ya. Baik. Masya-Allah, baik. Kita dah dengar tadi DJ Syafiq, nanti mungkin ada selang-seli, mungkin kalau mungkin kita bawa zikir sikit ya. Nak masuk sekarang? Boleh, Ustaz? Okey, kita tenang kejap, Ustaz. Tenang sekejap. Sebab ada satu benda yang pada saya sangat berat untuk kita dengar pengalamannya. Mungkin kita boleh lembutkan jiwa kita dengan zikir. Baik, insya-Allah. Jom kita dengarkan alunan zikir yang tenang-tenang yang memberikan kepada kita untuk kita rehatkan hati jiwa kita. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu Akbar. Semoga zikir alunan yang kita sebut itu, yang kita dengarkan itu akan sentiasa menyirap masuk ke hati jiwa kita, Ustaz. InsyaAllah. Mungkin rakan-rakan sambil memandu, membacanya, mungkin dengan isteri, sehingga kita rasa ruang kereta kita terpenuh dengan tasbih, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi tahukah kita bahawa seluruh ruang angkasa itu dipenuhi dengan tasbih ini oleh para malaikat. Seluruh bintang-bintang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bintang pun melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sambil-sambil usrah, sambil-sambil kita dapat baca bersama dengan para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain bertasbih. Dan mungkin saya masih lagi sebenarnya bila DJ Syafiq sebutkan di permulaan tadi, ada sesuatu daripada tubuh ili di dalam ayu. Jadi saya memang nak tahu sebenarnya macam mana permulaan ceritanya. Oh, permulaan ceritanya macam ni, Ustaz. Saya daripada mulanya sebelum saya berkahwin dengan Ayu, jadi ada menyatakan yang dia sakit kencing manis, diabetik. Dia dah kena daripada umur dia 16 tahun lagi. Jadi start daripada tu saya rasa macam yalah, saya Ali, dah berkahwin berapa lama? Saya dah berkahwin 8 tahun. 8, okey. Ya, okey. betul. Dapat sikit gambaran. Dah 8 tahun. Jadi saya tahulah kalau orang yang ada sakit diabetik ni macam arwah maknya Ayu pun sama. Jadi saya dapat lihat yang kemungkinan besar dia akan menjalani dialisis yang untuk seumur hidup dia lah. Jadi saya kena bersedia lebih lagi lah. Jadi saya tahu dia sakit. Jadi dia takkan jadi macam orang-orang normal yang lain lah. Itulah. Itu yang daripada segi itu sebelum saya. Sebelum itu daripada sebelum lagi. Dan sanggup menerima. Ya, betul. Jadi pada permulaan dia dapat tu sebenarnya pada selepas mengandung anak kami lah. Masa tu dia dapat detect dia punya buah pinggang ada kebocoran. Dia daripada diabetik campur dengan darah tinggi. Jadi doktor pakar panggil saya. Dia lebih kepada nak saya nak tahulah apa dia punya solusi untuk penyakit ni, pesakit ni. Jadi dia kata hanya ada 2 cara. Satu adalah dialisis dan yang kedua adalah dengan menderma saya punya buah pinggang. Jadi doktor pun tanya saya ada setuju ke untuk menderma buah pinggang. Macam itu. Jadi ini setelah berkahwin kan? Ya, setelah berkahwin. Maksudnya setelah saya dapat anak saya. Sudah maksudnya. Ya, betul. Tadi sebut. Betul. Jadi saya pun buat keputusan yang untuk saya menderma buah pinggang saya. Untuk kalau boleh saya tak nak dia buat dialisis tu. Memang saya tahu pengalaman saya tengok, saya jaga. Saya pun 2 tahun lepas saya kahwin tu untuk jaga mak mertua saya. Ya, betul. Jadi saya rasa memang susah. Saya tak boleh. Susahlah senang kata. Nak kerja kan, nak kerja
nak jaga. Baik, okey, itu daripada sudut Ili kan, dari sudut Ayu sendiri kan, mengidap sakit itu dan kemudian tiba-tiba doktor bagi tahu hanya 2 option. Mungkin macam mana keadaan Ayu masa tu? Masa dapat diabetik tu, masa usia saya 16 tahun, di usia yang sekolah, saya rasa benda tu macam tak boleh nak terima lah. Sebab saya sangka saya orang yang sihat. Aktiviti sekolah saya aktif. Kemudian bila dapat tahu saya masuk ward, doktor cakap awak ada kencing manis, awak kena insulin. So benda tu memang pada saya agak beban. Memang saya rasa susahnya dah sakit macam ni kan. Sampailah usia saya 27, waktu tu memang kencing manis dia ada. Lepas saya mengandung kali kedua, bersalin, lepas bersalin dapat darah tinggi. Selama setahun kemudian doktor cakap saya buah pinggang bocor. Saya macam doktor bagi tahulah kemungkinan yang ada. Kalau tak jaga akan dialisis. So doktor bagi tahu tu dalam tempoh doktor jaga saya yang waktu tu dalam tempoh 5 tahun, dia cakap lah kenaikan kreatinin naik, semakin tahun semakin naik. Jadinya preparation untuk menghadapi dialisis tu pada saya agak bertambah berat. Sebab saya dah nampak mak saya dalam keadaan yang macam tu, dan saya pun akan lalui benda yang sama. So, saya memang jangan kata nangis lah, rasa down, rasa hidup ni macam tak ada makna. Saya sampai saya cakap dengan suami saya, awak carilah orang lain. Rasa waktu tu memang saya rasa macam saya macam tak berguna lah masa. So masa tu apa contoh-contoh semangat yang betul-betul ya untuk boleh macam Ayu tengah down betul-betul kan, Ili paling rapat dengan dia. Apa cara ya, sebab ramai rakan-rakan sekarang kadang-kadang kita nak support orang tapi kita tak tahu cara support yang terbaik sampai rasa orang tu rasa terbantu. Saya memang banyak bagi kata-kata semangat Ustaz. Saya cakap dengan dia, tak apa, jangan risau, insya-Allah kita kalau apa-apa pun, kalau dia sakit kita sama-sama. Saya akan cuba jaga dia sebaik mungkin. Saya akan jaga dia, saya akan bagi semangat dengan dia, sentiasa bagi semangat dengan dia. Kalau apa saja yang dia perlukan, saya sebagai suami saya lebih bertanggungjawab. Saya akan uruskan dia sampai insya-Allah, sampai orang kata sampai mati pun saya akan jaga dia Ustaz. Ya, insya-Allah. Dan Ayu macam mana bila sentiasa ada sokongan macam tu kan? Alhamdulillah, suami dengan keluarga dan juga rakan-rakan yang lain sama-sama bagi semangat pada saya. Sebab waktu tu saya memang perlukan kata-kata semangat tu ya. Bila hari semakin terus hari ke depan lagi, sebenarnya transplant ni saya tak tahu pun. Saya sangka memang dialisis itulah akan penghabis hidup saya. Tapi bila kita bincang dengan doktor bagi option transplant. Lepas tu saya tanya siapa yang boleh dermakan saya ni. Dia kata kalau ada ahli keluarga yang boleh bagi, ataupun suami awak ke, dia kata, ataupun siapa-siapa yang boleh. Jadinya orang pertama yang saya cuba fikir suami saya lah. Saya cuba bincang dengan dia, awak sudi tak? Awak sudi tak bagi buah pinggang awak pada saya? Kemudian kami bincang. Alhamdulillah, dia bagi, dia memberi tu dengan kata-kata yang kata-kata yang menyentuh hati lah. Allahu Akbar ya. Baik, rakan usrah yang dikasihi sekalian, okey, saya nak dengar dan kita nak dengar sebab ini bukan sebuah episod kehidupan tetapi sebuah pengajaran yang Allah nak minta supaya kita mungkin ada rakan-rakan kita yang lebih berat daripada apa yang sedang dilalui oleh Ili dan Ayu mungkin, dan ada yang mungkin tak berat pun tetapi mungkin cara urus kita yang menjadikan masalah tu berat ya. Kadang-kadang benda kecil suami isteri jadi bersengketa ya. Jadi petang ini adalah pelajaran terbaik untuk kita sebenarnya dalam usrah kita. Semoga ya Allah, macam kita katakan tadi, taufik mulas ya Allah yang kami perlukan. Masya Allah Ustaz, itu dia kalau ikutkan nak dengar lagi ni cerita daripada Puan Ayu dan juga Cik
Eli kita kan. Tapi kejap lagi akan berkongsi dengan lebih dalam bagaimana pula selepas pemberian dan juga penerimaan tersebut. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan lebih banyak lagi selepas ini. Ya, insyaAllah. Ya. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur Alhamdulillah. Bagi anda yang baru saja buka dan juga pasang radio IKIM, sekarang ni juga kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita dah berada di Usrah Nurani bahagian yang kedua. Kalau yang bahagian kedua ni, ramai sahabat-sahabat pendengar nak tahu lagi perkongsian dari tetamu kita yang berada di konti. Alhamdulillah kita ada naqib tetap kita, Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali, dan juga kita ada Puan Nur Idayu Jamil dan juga Encik Ilyas Shah Orma. Okey. Tapi di siaran kita yang kedua ni ada yang tak sabar mendengar pula. Iaitu Kamus Bahasa Arab Usrah Nurani. Ya, Alhamdulillah. Kita tambah lagi perkataan untuk hari ini, insya-Allah. Betul, Mona. Jadi perkataan yang saya ambil inspirasi daripada tetamu kita iaitu saya tertarik dengan pemberian. Tak tahu pasal apa. Sebab bila kita dengar sahaja tentang kurban ni, kita nak beri, kita nak bagi dekat orang. Sebab kita tahu kan, kalau kita banyak memberi, banyak juga kita terima. Tapi terima tu kadang-kadang Allah bagi pelbagai bentuk. Bukan kata sahaja satu dua perkara saja Allah ganti, tapi pelbagai lagi yang Allah akan gantikan. InsyaAllah kita doa yang baik-baik macam tu. Dan perkataan iaitu pemberian. Jadi kita nak letakkan, saya nak letak sebagai pemberian yang ikhlas. Pemberian ikhlas. Boleh, Mona? Boleh je. Boleh. Syafiq yang tanya. Syafiq tanya, Mona menjawab. Ya, betul-betul. Allah. Jom, Mona. Kita belajar satu dua perkataan, Mona. Boleh. Pemberian yang ikhlas ataupun pemberian ikhlas. Macam tu. Okey. Pemberian. Ya'ti. Pemberian ya'ti. Sekali lagi pemberian ya'ti. Ulang banyak kali pula sebab senang kan. Terima kasihlah yang sudi titipkan juga tu dekat komen. Sudi tulis lagi nota. Terima kasih. Ikhlas. Kalau pemberi mu'ti. Kalau pemberian yu'ti. Kalau okey, ingat. Okey. Pandai dah. Okey. Okey, bila kita gabungkan pemberian ikhlas, Mona, apakah ia dalam bahasa Arab?
Al-ata bi-ikhlas. Allahu akbar. Sekali lagi mana? Al-ata Al-ata bi-ikhlas. bil-ikhlas. Al-ata bil-ikhlas. Tu dia Ustaz. Lega rasa Ustaz. Lepas insya-Allah kan. Tak tahulah lulus ke tak ni kan. Moga-moga luluslah. Amin insya-Allah Ustaz. Itu dia Ustaz. Satu perkataan kita belajar dan kita nak teruskan lagi Mona untuk tajuk kita Mona. Ya, dari korban ke korban. Ya, silakan. Tafadhal Ustaz. Baik, kita dengar tadi daripada Ili, daripada Ayu dan Ili kan. Dan kita nak belajar, kita nak sesuatu yang benar-benar memberi manfaat ya. Alhamdulillah hari ni DJ Syafiq begitu cemerlang nampaknya ya. Ain dia tu lekat memang orang utara ni dia kata ain dia memang lulus kan. Betul ke Mudirah? Betul. Itu komen Mudirah tu ya. Jadi dia lancar. Jadi makhrajnya betul. Makhraj ain dia memang alhamdulillah ya. So far so good. Rakan Usra, sebab kita nak mendengar sesuatu sebagai sebuah perkongsian yang kita nak jadikan iktibar. Kita nak, sebab yang nak dengar ni bukan telinga kita, tetapi yang nak dengar tadah ni hati kita. Dan hati itu perlu dilembutkan terlebih dahulu dan tidak ada yang boleh melembutkan hati ini melainkan zikir. Bolehkah DJ Syafiq, DJ Mona, kita mulakan dengan sebelum perkongsian yang berikut ni dengan zikir terlebih dahulu? Boleh, insya-Allah. Jom sama-sama kita sediakan hati jiwa kita ini untuk mendengarkan alunan zikir yang akan kita bawakan insya-Allah. Ya Latif, 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 ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahu akbar Ustaz. Zikir yang kita nak supaya tenang hati jiwa kita ini, lembut, dan semoga lembut itulah akan menyerap kebaikan antara kita Ustaz, insya-Allah. Baik, masya-Allah. Ajaib baik. Ili, tadi Ayu ada sebutnya, alhamdulillah, saya kira bukan mudah sebenarnya ya. Kami dengar pun berat. Tapi Ili nak buat satu keputusan yang sangat susah. Bagaimana, di mana kekuatan tu sebenarnya? Okey, macam ni pada mulanya memang saya rasa bukan semua orang ada kekuatan nak menderma organ. Itu satu benda yang ialah dengan masa saya, waktu kerja saya, kesihatan. Jadi benda tu saya tengok betul-betul. Saya semangatkan diri saya sendiri. Saya kuatkan lagi semangat. Saya cakap saya mungkin tak mampu beri kekayaan kepada isteri saya. Mungkin saya tak berapa berjaya. Ya. Tapi apa yang saya mampu buat untuk nak teruskan kehidupan. Itulah. Jadi saya rasa saya berniaga, saya perlu saya kena jalan sendiri perniagaan saya. Jadi saya tak boleh fikir yang itu semua saya boleh jalan sendiri. Betul. Saya perlukan isteri saya. Ya, dengan kesihatan dia yang tak berapa baik, saya tak nak dia terus lemah, terus tak ada semangat. Nak jaga anak, nak bersama keluarga, kita boleh jalan sama-sama, melancur sama-sama. Jadi saya kuatkan hati saya. Cara yang terbaik adalah saya bagi dia buah pinggang saya. Saya rasa itulah yang terbaik. Itu je yang saya mampu, yang saya boleh bagi kat dia. Selain daripada ialah untuk menjalani kehidupan, itulah tanggungjawab saya menjalani kehidupan lah sebagai suami, sebagai bapa. Jadi saya tak nak dia sedih, saya tak nak
dia sakit. Jadi saya lagi prefer untuk bagi dia tu lah. Mungkin apa choose word, perkataan yang Ili pilih untuk cakap sampai mungkin Ayu rasa ya Allah bagi aku seorang suami yang sebegini. Mungkin apa perkataan yang diberikan pada masa tu, ya? Atas kerelaan kata nak bagi. Oh ya, saya macam ini ustaz, saya nak ikutkan tak adalah benda yang macam serius sangat. Tapi saya tak mampu, bukan tak mampulah, saya sebagai lelaki, saya jarang nak ucapkan yang saya betul-betul cinta ke sayang ke kan. Tapi saya lagi macam kekuatan saya bagi untuk kesihatan dia, nak buktikan kesihatan dia, cakap okeylah yang saya sanggup memberilah, saya berilah tubuh badan saya ni, anggota badan saya ni pada dia. Itulah. Baik, Ayu. Bukan senang kita tahu benda itu susah, ya Allah. Kalau nak kira tak sampai sekarang tak habis kira lagi. Yang kata cos, sin, tangent ni punca cosec apa, so, akhirnya tak jumpa nilai X. Lepas tu tak bagi. Ayu sendiri macam masya-Allah ya, sebab benda ini benda yang real kita kata, dan satu keputusan yang susah dan berat. Dan Ayu sendiri of course Ayu rasa apa hubungan kasih sayang yang Ayu boleh mungkin yakinkan untuk hubungan ini sampai seorang suami kata it's okay untuk saya bagikan sebahagian daripada buah pinggang untuk kamu kerana sayang saya, cinta kasih saya. Saya juga lelaki seperti yang lain, tak berapa pandai nak mengukirkan perkataan, mengarang kalimah cinta kasih. Ayu sendiri macam mana masa tu? Waktu tu saya cuma macam ni, bila saya tanya awak boleh tak dermakan untuk saya. Beratnya nak cakap sebenarnya kan. Sebenarnya nak minta hawa tu yang susah. Ya Allah. Nak minta duit bagi duit pun susah kan. Apatah lagi Allah. Ini pula nak minta organ dalam tubuh badan dia. Jadinya saya berkira-kira hari tanya. Kemudian saya ucapkan pada dia, kalau anda dia tak bagi pun saya hak kata dia, itu hak dia. Tapi yalah, kita serahkan pada Allah Ta'ala kalau memang dia nak izinkan. Tapi hari yang saya tanya tu, alhamdulillah dia rela hati demi kasih sayang dia pada saya. Dia kata tak apa, kita cuba ikhtiar yang termampu. So ini yang boleh dikata ini pengorbanan dia untuk saya. Itu yang buatkan saya rasa macam mimpi lah juga kan. Siapa je yang sanggup nak korbankan untuk diri kita, siapalah pun diri kita ni. Tapi bila dia sanggup, saya kata saya mampu berdoa pada Allah Ta'ala, semoga dia baik, semua dia sihat. Sebab perjalanan untuk transplant tu agak panjang kan. Jadinya, dan doktor pun bagi tahulah setelah buat transplant tu ada kemungkinan risiko-risikonya. Tapi yang saya boleh fikir, saya mampu doakan untuk dia yang terbaik. Semoga dia sentiasa sihat bersama-sama dengan saya. Ya Allah, rakan usrah yang dikasih sekalian, ya, kita dengar tadi perkataan hak Allah. Mungkin seorang kita ni payah nak berkorban sebab kita rasa harta ni hak kita, ya? Kita rasa bahawa diri kita ni hak kita. Tetapi pada saat kita rasa hak itu hak Allah sebenarnya. Dan Ayu kata dia minta pada Allah sebab Allah lah yang melembutkan hati seseorang, ya, untuk beri apa yang walaupun benda yang paling berharga dan datang bukan orang kata boleh bagi macam tu saja. Ada set of dia punya risiko andaian yang bakal ditempuh kan. Baik, mungkin kita nak sembang je petang ni. Macam mana proses tu berlalu? Tempoh untuk proses tu makan masa lebih kurang 1 tahun. Ya, saya kena pelbagai ujian darah saya kena lakukan. Saya dengan isteri saya di Keluang, hospital Keluang. Kemudian ada buat stress test, satu macam larian macam gitu. Lepas tu ada nuclear test untuk isteri saya dekat JB. Dan
ada beberapa test lagi untuk psikiatris, untuk kita punya mental kita. Nak tengok kita kuat ke tak, macam mana kita nak menanggung itu. Dan ada juga beberapa test yang kami kena buat dekat HKL juga, macam cross match test, nak tengok sepadan ke tak darah tu. Jadi dia mengambil masa yang sangat lama dan banyak test. Jadi dan Ayu pun tentu makin susut juga ya dari segi kesihatan. Ya, betul. Dari segi kesihatan dia, daripada untuk bacaan kreatinin dia daripada rendah, bukan rendah lah, maksudnya dia dalam 700 lebih asalnya. Itu dah orang kata kritikal lah, tapi tinggi. Tapi bila untuk saat akhir tu dia dah cecah 950. So normal dalam lebih kurang lingkungan 80 ke 120, lebih kurang macam itu. Dia sangat jauh, sangat tinggi. Dan kami terpaksa ulang-alik JB, KL, itulah. Dan biasanya doktor bagi kami punya appointment ni dalam jangka masa yang singkat. Lebih kurang 3 hari, 2 hari sebelum tu kita kena prepare terus pergi ke sini. Tak boleh lepas langsung ya. Ya, betul. Dan kalau kami skip, dia akan extend mungkin sebulan depan, mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan benda tu akan lagi drag lagi masa yang sangat panjang. Itulah. Kalau Nabi Ibrahim ya, Siti Hajar, Nabi Ismail bila berkorban kan, dia akan ada bisikan-bisikan yang sebab tu adanya melontar jamrah. Itu sebagai satu simbol bahawa setiap benda baik, pengorbanan yang nak dibuat akan ada syaitan yang akan menghalang mungkin ya. Mungkin part ini Ayu mungkin berdoa merintih, tapi part Ili sendiri ada tak mungkin halangan, stop lah, cukup lah, tak payahlah. Okey. Macam ni Ustaz ya. Saya sebenarnya daripada pihak saya memang ialah orang kata kebanyakan ahli keluarga saya memang dia bagi semangat kat saya. Alhamdulillah. Dia mendoakan yang kami berjaya transplant tu, pemindahan buah pinggang tu cantik. Tapi ada juga bukan kata tak ada. Ada juga kata-kata yang kata kenapa perlu transplant? Kenapa perlu saya memberi buah pinggang saya? Kan nanti kalau saya sakit macam mana? Kalau saya tak sihat macam mana? Tapi benda tu saya dengan kuasa Allah jugalah kan. Saya dapat menahan adaptasi, saya dapat sabar dengan kata-kata macam gitu, dan saya kuatkan semangat saya sendiri. Minta perlindungan dari Allah, insya-Allah saya berjaya mengatasi semuanya tu. Baik, rakan usrah kena ingat tu ya. Sebab itulah adanya ibadah haji, adanya melontar jamrah bukannya sekali kan. Bukan satu jamrat, 3 jamrat. Dan bukan sehari, 2 hari, 3 hari ya. Maknanya nak bagi tahu bahawa wahai orang-orang yang bercita-cita untuk berkorban, akan ada bisikan-bisikan yang kalau kata Ili kata, kalau tak betul-betul cakap diri sendiri, kuatkan diri sendiri, ikhlaskan hati, tak mustahil benda baik, tinggal hanya angan-angan saja. Dan hari ini Ili tak ada sini, Ayu pun tak ada di sini untuk kongsi dengan kita. Kenapa? Sebab tadilah duk bisikan. Okey dah, stop lah ya. Janganlah. Ya, janganlah kan. Baik, Ayu dalam tempoh kemudian sampailah berlaku, mungkin nak share mungkin sampailah ya Allah ya. Tadi kita dengar bacaan pun, kita rasa ngeri kalau lah normal 80 hingga 120 tiba-tiba sekarang 900 bacaan kan. Dan pada masa itulah mungkin sebab kita diuji dengan sakit kan, satu ujian yang sebenarnya sihat ni satu nikmat. Rakan usrah yang mendengar, kita nak ucap terima kasih pada Allah kerana kita sihat ni. Tak ada bahasa sebenarnya. Zikir kita ya Latif tu tak cukup banyak sebenarnya ya. Mungkin pengalaman Ayu sendirilah ya dalam sakit, kemudian ialah terpaksa melalui pembedahan. Sebenarnya sebelum pembedahan tu saya 2 bulan dialisis juga. Saya dah masuk dialisis. Saya AJC kat Leher. Saya pasang kat Leher ni. Kemudian tempoh untuk sampai ke hari saya operation tu, doktor memang suruh buat dialisis tu lah. Jadinya macam ni. Dan masuk kepada pembedahan ya. Cerita sikitlah pembedahan tu mungkin. Waktu pembedahan tu
saya perasaan saya rasa boleh ke? Sebab doktor cakap risiko dia ialah kita bius satu badan. Kita tak tahu apa yang akan jadi dalam keadaan kita dalam tak sedar tu. Jadinya waktu tu bertawakan dengan Allah Ta'ala, doa sepenuh hati. Semoga dia permudahkan untuk saya dan suami saya. Jadinya hari saya operation tu, dengan kata nervous semua ada. Ibarat macam kita nak masuk alam lain. Kemudian kalau masa buka mata, waktu bangun tu pun saya rasa yang saya boleh ucap Alhamdulillah. First, saya bangun. Bangun dalam keadaan yang yelah, Allah bagi izin saya sedar balik tanpa doktor tegur. Alhamdulillah Hidayu, awak dah sedar, operation awak berjaya. Satu benda yang saya rasa syukur waktu tu, yang boleh saya ucapkan Alhamdulillah, syukur ya Allah. Itu yang paling saya Ayu dan juga rakan-rakan semua setuju saya kira ya. Kita tak pernah rasai momen itu saat kita celak mata pagi-pagi ya. Sedangkan kondisinya sama. Kondisi sama tapi kita mudah take for granted dengan Allah kan. Alah tak apalah, hidup biasa je kan. Tapi ya Allah, bila saya dengar kisah Ayu tadi, kalimat Alhamdulillah dia tu bukan Alhamdulillah yang macam kosong-kosong ya, yang tak ada erti dan nilai. Baik, itu kisah Ayu lah ya. Mungkin Ili sendiri tentu saya kira dalam kisah ini kedua-duanya memang bersulam untuk memberi kita satu, Masya Allah, satu gambaran betul lah kenapa korban itu sangat perlu dalam hidup. Dan korban jugalah bukti cinta. Sebab kita dengar tadi ya, dalam bahasa seorang lelaki ya, yang kata kita ni tak pandailah nak mengarang sangat cinta kisah tu kan. Tetapi dengan sebab korban itu bukti cinta ya. Mungkin pengalaman prosedur berikutnya. Dan sepanjang operation, selepas operation tu saya berdua terpaksa masih menjalani rawatan di HKL. Dia operation mula Ili masuk dulu ya? Ya, saya masuk dahulu. Sejam saya buat operation. Sama juga tak sedar semua. Ya, saya dia bius satu badan full, memang tak sadar. Saya beberapa kiranya sebelum masuk ke dewan tu je lah saya jumpa yang kali terakhir isteri saya. Sempatlah salam apa semua kan. Jadi lepas tu saya masuk bilik pembedahan tu lebih kurang 6 jam macam gitu. Baru saya dikejutkan dan Alhamdulillah saya pun sedar macam biasa. Alhamdulillah. So kita tak sadar kan, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Dan yang paling buat saya risau adalah bila pembedahan tu tak berjaya, kiranya kurang berjaya, dia ada risiko untuk meninggal dunia. Jadi itulah, kita tak tahu yang apa akan terjadi lepas tu. Bila kita celik mata pun apa yang kita akan berlaku kat situ. Itulah, jadi saya dan sepanjang tu pun, selepas tu pun still masih menjalani rawatan yang lebih kurang 3 bulan. Saya terpaksa ulang alik di KHKL untuk rawatan susulan untuk memastikan yang Ayu sihat. Doktor kena pastikan dia betul-betul sihat baru boleh discharge. Jadi memang panjang masanya. Ya, betul. Itulah. Dari sudut rasa puas rasa kepuasan dalam hati Ili sendiri ya, setelah Alhamdulillah dengan jasa baik doktor ya, ikhtiar mereka, lepas tu keputusannya Alhamdulillah kita dengar tadi semuanya berjaya, kedua-duanya pembedahan itu berjaya. Kepuasan tu macam mana? Memang itulah, susah nak digambarkan Ustaz. Memang saya rasa macam sangat-sangat gembira sebab ialah benda tu kita dah bagi organ yang orang kata kita sayang, kita jaga, yang penting untuk kita, untuk kehidupan kita serahkan kat orang lain. Jadi bila berjaya tu saya syukur, Alhamdulillah. Saya memang rasa macam dia pun sihat, dia pun dah menjalani kehidupan normal. Jadi maksudnya daripada sebelum ni dia susah nak makan apa benda semua, nak tak boleh makan. Dia bukannya kena jaga makan, dia tak boleh makan. Tapi sampai sekarang
dia boleh makan. Makan yang benda yang sebelum ni dia kurang, dia dah tak boleh, dia terpaksa lupakan pun dia boleh makan, cuma dalam keadaan yang terkawal lah. Jadi alhamdulillah saya lega rasa dia pun sihat, boleh orang kata boleh bersenam, jadi kaki tak sakit, bangun tak ada kram, sebab sebelum ni dia ada kram, bangun je pagi kram, jadi susah. Nak buat kerja ni orang kata saya memang rasa susah. Tapi bila dah selesai semua tu alhamdulillah, semua sihat Ustaz. Semuanya seperti yang itulah. Alhamdulillah. Sebab tu betul lah rakan usrah yang dikasih sekalian. Kita kata bahawa nak capai sesuatu kena korban. Maknanya, dan kemudian di samping kita capai, alhamdulillah Ayu dapat apa yang sepatutnya daripada hasil usaha tadi kan. Tetapi kepuasan yang Allah bagi dalam hati kita ya, untuk satu korban Allah bagi satu rasa kepuasan dalam hati. Yang pasti rasa tu tak ada kalau orang tu tak korban ya. Perasaan itu takkan ada. Dan sebab itulah saya kira kenapa dulu para nabi sanggup berkorban sampai ke hatta nyawa sekalipun, sebab mereka dapat merasai kepuasan itu. Dan kenapa kita dalam hidup tak pernah rasa puas, sebab kita tak nak korban. Ya betul. Korban nak tolak selimut waktu pagi pun tak mampu. Korban nak tinggalkan WhatsApp, nak tinggalkan WhatsApp untuk baca Quran pun tak mampu ya. Okey, alhamdulillah nanti kita nak dengar sikit daripada Ayu ya, tadi kepuasan dari sudut orang yang memberi dan syukur, bagaimana syukurnya pihak Ayu sendiri. Tapi mungkin kita ada maklumat daripada KKM. Betul Ustaz, kalau ikutkan statistik yang dikeluarkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana pesakit yang sedang menanti untuk menerima pemberian buah pinggang, queue dia Ustaz kurang lebih 200,000 sekarang yang tengah menanti kalau ada sesiapa yang nak memberi buah pinggang kepada pesakit buah pinggang. Dan bila kita adaptasi kisah ni Ustaz, bagaimana kedua-duanya sudi memberi dan menerima dan tanpa ada pertalian darah sekalipun. Masya Allah Ustaz kan. Itu yang kita nak ambil inspirasi tu Ustaz. Baik, Masya Allah ya. 200,000 ramai kan, itu jumlah yang ramai. Dan kita doalah ya Allah, Allah mudahkan semua rakan-rakan kita. Baik, Ayu tadi, Ayu sendiri bila dah melalui semua ini, dan alhamdulillah tadi kata krem, makan, live, dan sekarang melalui satu macam seolah dapat balik anugerah kesihatan yang Allah bagi dengan asbab tadi. Macam mana pula mungkin perasaan dalam diri Ayu sendiri, nak gambarkan kesyukuran ke? Saya, yang boleh saya cakap ya Ustaz, saya bagaikan dapat kehidupan yang kedua. Saya sangkakan yang selepas saya dapat tu, saya dialisis tu, selama-lamanya saya akan duduk di kerusi dialisis tu lah. Seperti yang dah pernah tengok pada mak. Tapi disebabkan suami dapat korbankan buah pinggang dia pada saya rasa syukur untuk kehidupan yang baru ni. Dia lebih, orang kata macam ni, syukurnya terlalu, saya tak mampu nak ucap lah Ustaz. Saya kata bukan setakat nikmat untuk makan atau melakukan aktiviti seharian. Dalam solat saya sendiri pun saya rasa saya mudah untuk melakukan saya punya ibadah solat saya. Sebab sebelum ni ialah dengan kaki sakit, nak bergerak pun susah. Sebab bila dalam keadaan kita bacaan darah yang tak berapa elok tu, saya nak bangun pun tak boleh. Saya macam badan muda tapi situasi keadaan saya macam orang tua. Saya tak boleh bangun. Saya rasa nak makan pun tak boleh. Saya nak minum air pun saya kena kurang. Jadinya banyak benda yang menyekat saya sampai saya rasa nak buat aktiviti apa-apa pun saya rasa susah. Macam itulah. Baik, alhamdulillah semua yang saya kasih sekalian ya, kita dapati bahawa kalaulah tajuk kita dari korban ke korban, dan kita di hadapan kita sekarang ni pasangan suami isteri yang
bukan lagi memahami teorinya tetapi melaksanakan praktiknya, dan hasilnya masya-Allah ya, begitu banyak dan begitu besar. Dan cuba bayang benda yang sama. Mungkin DJ Syafiq kita nak zikir satu ke? Boleh, insya-Allah Ustaz, kita boleh tenang-tenang dan kita harapkan semoga ucapan alunan yang baik-baik ini akan juga memberikan bimbingan untuk kita, hati kita ini, insya-Allah. Ya Rabbi lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Alhamdulillah, rakan usrah, dengan zikir itu petang Jumaat penuh berkat. Kita harap Allah akan melihat kita, memberi nilai yang sangat tinggi. Yang terpenting, ya Allah, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk terus berkorban apapun, dimanapun, untuk demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira saya sendiri mendapat begitu banyak inspirasi daripada cerita daripada Ili. Terima kasih Ili dan Ayu. Terima kasih, dan kami doakan pasangan ini agar terus erat, diberi berkat oleh Allah, dilimpahkan keberkatan yang melimpah-limpah buat kedua-duanya dan anak-anak dan zuriat-zuriat yang baik nanti, insya-Allah. Dan saya yakin rakan pendengar, rakan usrah, ahli usrah semua lebih bijak untuk mengambil pengajaran daripada apa yang telah dikongsikan sebentar tadi untuk kita bawa dalam kehidupan agar merangsang untuk kita terus berkorban demi untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin di hujung ni rakan usrah, kita biasa mendengar ayat daripada surah Al-Baqarah, ya, ayat 207, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dan daripada manusia ada yang sanggup menjual dirinya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu sangat pengasih kepada para hamba-Nya. Kisah ini kita tahu turun kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, gelarannya. Dan kita tahu Suhaib, kalau kita biasa mendengar hijrah Nabi itu hijrahnya adalah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan kemudian pembantu-pembantu yang lain. Sepatutnya salah seorang yang akan masuk di antara mereka berdua adalah Suhaib ibn Sinan, ya, tetapi dia telah terhalang menyebabkan Rasulullah keluar dengan hanya dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Namun apa yang saya nak kongsikan bersama rakan usrah yang saya kasih sekalian, ketika Suhaib meloloskan diri daripada kota Mekah dan dia membawa harta bersamanya pada ketika itu untuk pergi berhijrah ke Madinah, dan dalam perjalanan dia telah ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan orang kafir Quraisy pada ketika itu telah menahannya, sedangkan dia berkata, aku sanggup menggunakan pedang dan anak panah untuk berhadapan dengan kalian, dan kalian kena lepaskan aku untuk berhijrah.
Rakan usrah, maka pada ketika itu Suhaib sendiri memberikan kepada orang-orang Quraisy itu jalan. Dia kata, ketika mereka menghalang dan mereka kata, kami tidak akan benarkan kamu keluar dengan harta yang kamu cari di Mekah ini. Kalau kamu nak berhijrah, kamu berhijrah tanpa ada sebarang bekalan yang ada bersama dengan kamu. Rakan usrah, cuba bayang kekayaan yang terpaksa ditinggalkan. Kekayaan yang terpaksa ditinggalkan untuk demi bersama dengan Nabi SAW. Maka Suhaib bin Sinan berkata, aku sanggup tinggal semua hartaku. Dan kemudian dia berjalan kaki tanpa ada sedikit pun kenderaan pada masa itu untuk dia membawa dia berhijrah ke Madinah Munawwarah. Sehinggalah akhirnya Suhaib sampai ke Quba. Dan Rasulullah masih lagi berkampung di Quba pada ketika itu. Rakan usrah yang dikasihi sekalian, dari kejauhan ketika Suhaib berjalan dalam keadaan susah, panas terik, berpeluh tubuhnya, tanpa henti dia berjalan, dan Rasulullah menyambut dengan tangan terbuka. Suhaib datang kepada Nabi SAW. Rakan usrah, apakah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi SAW? Yang keluar daripada mulut Nabi adalah, alangkah untung perniagaanmu wahai Suhaib, ya Aba Yahya. Alangkah untung perniagaanmu wahai Suhaib. Alangkah untung perniagaanmu. Suhaib bin Sinan menangis dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak pernah cerita pada sesiapa pun bahawa hartaku telah kukorbankan demi untuk datang kepada engkau. Tetapi kalimat yang kau sebutkan adalah untung bagi perniagaan kerana aku tinggalkan seluruh kekayaanku. Maka Allah turunkan ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Kerana rakan usrah, setiap satu peluh yang kita tumpahkan, setiap satu sen daripada harta kita, apatah lagi setiap daripada anggota yang diberikan, kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang membelinya bukanlah makhluk, yang menerimanya bukan ayu, tetapi yang menerimanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan itu berkorbanlah. Wahai hati, fahamlah. Kita mungkin terpaksa susah, tetapi kerana ada kebaikan seperti yang kita dengar kisah Ili dan Ayu tadi, yang Allah nak beri kepada kita semua, keluarga kita akan jadi keluarga terbaik, rumah tangga yang terbaik, hatta ummah ini akan jadi ummah terbaik, dengan syarat kita semua berkorban, sanggup melepaskan apa yang kita suka dan sayang demi dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pengorbanan kita ni akan juga terus dinilai dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik kurban dan juga ibadah yang kita buat sekalipun, usaha yang kita buat sekalipun, semuanya yang akan diterima sebagai satu ibadah yang kekal, yang akan terus memberatkan amal pertimbangan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini kita mengakhiri Usrah Nurani dan mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما
Jadikanlah usrah kami, ya Allah, pada petang ini sebuah usrah yang benar-benar Engkau rahmati kami, ya Allah. Engkau berikan kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Engkau berikanlah semangat pada saat kami rebah dan jatuh, ya Allah. Engkau berikan kami cahaya pada saat kami berada dalam kegelapan. Engkau berikan kesedaran kami saat kami melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jadikan tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Jadikanlah berpisah usrah ini, ya Allah, berpisah kami terjaga, terpelihara, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, lihatlah setiap yang menadah tangan pada saat ini dan berilah rahmat dengan pandangan rahmat dan kasih sayang daripada-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau memerhati kami dengan pandangan murka dan marah-Mu, ya Allah, di atas dosa yang banyak yang kami lakukan dalam kehidupan ini, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menadah tangan berdoa pada waktu yang sangat mustajab ini, ya Allah. Agar, ya Allah, ada di kalangan kami yang menadah tangan ini, ya Allah, yang sedang berdepan dengan masalah. Rungkaikanlah masalah mereka, berilah jalan keluar, ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang menanggung sakit yang bersangatan, ya Allah. Berilah kesembuhan, ya Allah. Berilah jalan kesembuhan, ya Allah. Dan berilah kesembuhan yang tidak ada susah dan sakit selepas daripada itu, ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang bersengketa di antara suami dan isteri, ya Allah. Satukanlah hati-hati mereka dengan ikatan kasih sayang yang sebenar, ya Allah. Berilah ikatan kasih dan cinta yang sejati dalam hati keduanya, ya Allah. Agar nanti anak-anak dapat menaung di bawah kasih sayang itu, ya Allah. Dan ya Allah, ada di kalangan kami yang anak-anak telah melepas diri daripada ayah dan ibu yang menyebabkan ayah dan ibu merasa sunyi. Pulangkanlah kembali anak-anak itu, ya Allah, kepada ibu ayah mereka, ya Allah. Campakkanlah ikatan belas kasihan di hati anak-anak supaya mereka dapat menjaga yang terbaik kepada kedua ibu bapa, ya Allah. Wahai Allah, buat negara kami yang kami cintai ini, ya Allah. Turunkanlah berkat daripada langit, ya Allah. Keluarkanlah berkat daripada bumi, ya Allah. Agar penduduk di sini tidak merasa susah dan sakit dengan tekanan yang berlaku, ya Allah. Berilah kesembuhan pada semua yang sakit, ya Allah. Berilah kelepasan pada setiap yang terdepan dengan masalah. Wahai Tuhan kami, apa yang kami pohon ini kecil, ya Allah. Kerana kami pohon untuk kami dibantu saat kami berada dalam kubur nanti, ya Allah. Tolonglah kami saat kami berada di padang mahsyar, ya Allah. Tolonglah kami agar kami masuk dalam syurga tanpa hisab, ya Allah. Jauhkanlah nama kami daripada daftar ahli neraka, ya Allah. Anak-anak yang kami sayang, jangan ada seorang pun yang tergelincir kakinya, ya Allah, dan terjerumus dalam neraka yang sangat menyakitkan itu, wahai Tuhan. Ya Allah, doa ini tidak ada nilai apapun, ya Allah, seandainya kami tidak menadahkan tangan memohon buat kerahmatan ayah dan ibu kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Berilah kasihan-Mu buat mereka, ya Allah. Seandainya mereka berada di alam barzah, lapangkanlah kubur buat mereka, ya Allah. Terangkan kubur itu buat mereka, ya Allah. Berilah hiburan buat mereka, ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadilah nanti anak-anak kami akan mendoakan kami pula, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali atas perkongsian yang kita bawakan di sepanjang hari ini dan juga pimpinan doa dan juga penceritaan yang dibawakan oleh Ustaz. Semoga apa yang kita harapkan hari ini adalah sesuatu perkara yang kita boleh belajar, dan belajar itu bukan untuk sekarang sahaja semata-mata, tapi untuk masa akan datang dan juga untuk kehidupan kita, kehidupan orang lain dan juga ikhtibar yang akan kekal sepanjang masa, insya-Allah. InsyaAllah, ya. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini mengakhiri Usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa anda boleh tonton semula menerusi di platform media kita di YouTube dan juga di Facebook menerusi rancangan Usrah Nurani. Dan kita ada ulang siar rancangan Usrah Nurani yang kita akan bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan terima kasih kepada anda. Selamat berhujung minggu. Dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli
Nabi Muhammad, kau cinta agungku. Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, kau pembela umat, kaulah segalanya. Syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan karena kau cahaya yang menerang. Nabi Muhammad, kau cinta Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, kau pembela umat, kaulah segalanya. Nabi Muhammad, cinta agungku. Syafaatmu, kau pembela umat, kaulah segalanya. Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, cinta agungku. Ya Rasul, sallallahu alaihi. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Imam Al-Bukhari. Beliau ialah Abu Abdillah Muhammad, Ibni Ismail, Ibni Ibrahim, Ibni Al-Mughirah, Ibni Bardizbah. Berasal dari kota Bukhara, Uzbekistan. Penghulu ahli hadis ini lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan membesar sebagai seorang anak yatim. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari telah menghafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab. Beliau juga amat berminat mendengar periwayatan hadis ketika beliau masih menuntut di maktab dan mula mendengar periwayatan hadis pada tahun 205 Hijriah daripada ulama Bukhara yang paling masyhur, Abu Ahmad Muhammad Ibni Yusuf Al-Bikindi. Pada tahun 201 Hijriah, bersama dengan ibu dan saudara lelakinya, beliau telah menunaikan haji. Setelah mempelajari hadis di Makkah, beliau mengembara ke negeri-negeri di timur seperti Khurasan, Iraq, Hijaz, Mesir dan Syam. Imam Al-Bukhari telah menyusun kitabnya Al-Jami' Al-Sahih yang mengandungi lebih kurang 9,000 hadis yang dipilih daripada 600,000 hadis dalam tempoh 16 tahun. Dalam usaha menyusun kitab tersebut, beliau tidak pernah memasukkan walau sebuah hadis pun tanpa terlebih dahulu mandi, menunaikan solat 2 rakaat dan beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata,
Aku menjadikannya hujah antara diriku dengan Allah. Imam Bukhari menghembuskan nafasnya yang terakhir di sebuah kampung bernama Kartang yang terletak sejauh 3 farsakh dari Samarkand pada tahun 250 Hijriah setelah hidup selama 62 tahun. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aku musafir dunia, berkelana bukan lama. Segala indahnya dunia telah ku amati. Pernah di persimpangan, kabus menutupi jalan, hingga mata tertawan pada jalan lainan indah. Ibarat fata morgana yang menipu mata, tapi ku mengerti yang palsu atau benar. Hanya kerana bodohnya aku ingin nikmatinya. Bagaimana hati tak tergoda di celah terhias seri warna. Kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Sukar aku nafi dan menipu diri sendiri dari 1000 pada cinta hakiki. Hanya kerana bodohnya aku sangka kau kasih. Biar timur baratku kembara, gunung lautan ku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Tuhan saksikanlah usahaku mencarimu, kerana kasihmu abadi awal dan akhir. Bertolak selalu agar dapat aku singkir cinta selainmu sepenuhnya dari hati. Bagaimana hati tak tergoda. Bagaimana hati tak tergoda di celah terhias seri warna. Kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Biar timur baratku kembara, gunung lautan ku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara. Tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara.
Mengetahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM, layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Pada semua pemandu-pemandu, bila anda memandu, jangan terlupa anda membeli sebuah kenderaan. Jadi beli dengan lampu isyarat. Bila anda menukar lorong, beri lampu isyarat supaya pemandu lain akan nampak ke mana hala tuju anda yang menukar lorong tadi dengan selamat. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, inspirasi euforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi euforia Islami, semuanya di IKIM. Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu, bantuan dalam setiap gerak geriku. Kaulah yang terpaling penting buatku ya Allah. Thank you. Thank you for all of the uprightness. Di perjalananku sering saja aku tersungkur, pilu rasa dibelenggu. Di waktu senangku tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Celahan rinduku, ku temui rasa cintaku, cahayamu yang melindung. Beratnya di bahu, memikul dosaku yang lalu, keampunanmu tak berujung. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Dalam gelap adanya cahaya, ada hitam ada pemutihnya. Jiwa kelam dalam gembira bila hati adanya dia. Bunda manusia mereka menggapai mimpi, meniti duniawi agar berdiri tinggi. Lihat hati tunduk ke bumi, dah gaya nanti baru tercari-cari. Khairul warisin. Walau terpesong jauh, walau imannya rapuh, insya Allah sahabatku, taubatmu tak pernah akan lusuh. Alhamdulillah. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah. Segala-galanya تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Kapsul Masa. Pada 25 Jun dalam tahun 2010, pelancaran IMAIS telah disempurnakan bertempat di Shah Alam Convention Centre SACC Selangor. IMAIS merupakan sistem pembayaran secara dalam talian yang dibangunkan oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Ia dilancarkan bertujuan memberi kemudahan kepada para pelanggan untuk membuat pembayaran bagi perkhidmatan sewa tanah atau premis, wakaf dan baitul mal, bayaran utiliti premis MAIS, bayaran tebuk pusaka, bayaran wang tidak patuh syariah, sumbangan SAM Wakaf Selangor, sumbangan anak yatim dan sumbangan pembinaan Masjid Australian International Islamic College. Pembayaran secara dalam talian boleh dilakukan melalui laman sesawang